Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Syarifah Ain binti Haji Ali, guru cemerlang sejarah daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Penggawa Barat. Pada hari ini saya akan berkongsikan inovasi saya yang bertajuk Jejarimu, Jejariku. Dalam konsep ini, kata orang, tak kenal maka tak cinta. Untuk mengenalnya, maka kita telusuri apakah yang dikatakan jejarimu dan jejariku. Nampak warna ada merah dan juga warna hijau. Kita lihat apakah isu yang akan dipaparkan. Isu atau pernyataan masalah yang ingin saya nyatakan di sini adalah pelajar memang tidak minat membaca bahan atau fakta yang terlalu padat dan banyak. Masalah terdapat mengingat dan membezakan ciri-ciri perjanjian Malayan Union dan PTM 1948. Objektif, apa yang anda pelajari? Terdapat 4 objektif. Menarik minat pelajar dan menguasai subjek sejarah. Sumber bahan yang menarik dalam subjek sejarah. Ketiga, menggunakan aplikasi TMK sebagai bahan pengajaran yang lebih efisien. Dan keempat, memberikan peluang kepada pelajar untuk mengadakan aktiviti ulang kaji secara kendiri. Strategi pelaksanaan terdapat 2 pendekatan yang digunakan kepada pelajar. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pengajaran terbeza. Kaedah hands-on, lukis tangan kiri, lukis tangan kanan secara imajinasi. Kedua, menggunakan kaedah QR code dan link. Sasaran utama, terdapat 2 kelompok yang disasarkan dalam inovasi ini. Kelompok pelajar yang lemah dan sederhana lemah. Menggunakan kaedah hands-on, lukisan imajinasi. Kedua, kelompok pelajar yang cemerlang menggunakan kaedah QR code dan link bagi memudahkan akses belajar secara kendiri. Menurut Zamri, 2018 mengatakan pengajaran terbeza mengambil kira tahap pembelajaran murid, kecenderungan serta kemampuan pembelajaran yang dimiliki bagi mencapai sesuatu objektif. Langkah pelaksanaan terbahagi kepada 4. Pertama, dengan melukis jejari kiri dan kanan. Kedua, membandingkan ciri perjanjian. Ketiga, aplikasi hands-on. Dan keempat, pelajar diuji melalui penilaian. Kalau kita lihat konsep ini, jejari sebelah kiri. Okey, perhatikan jejari sebelah kiri. Pelajar akan melukis jejari sebelah kiri, jari sendiri dengan warna oranye atau merah, perlambangan negatif atau nilai negatif. Ibu jari, jari telunjuk, jari hantu, jari manis, jari kelingking. Saya tidak menggunakan jari kelingking, tetapi dilukiskan untuk melengkapkan kesempurnaan jari tersebut. Terusnya, lukisan jari kanan berwarna hijau, perlambangan positif atau nilai yang baik. Jari kanan ini menunjukkan jejari siapa? Jejariku, PTM 1948. Ibu jari, jari telunjuk, jari hantu, jari manis dan juga tidak menggunakan jari kelingking. Dengan adanya penerangan jadual, telah ditunjukkan perbandingan beza ciri-ciri perjanjian Malayan Union, ciri-ciri perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Saya juga telah tunjukkan tentang siapakah yang dikatakan rakyat raja dan juga rakyat British. Lampiran gambaran hasil kerja pelajar menunjukkan pelajar sangat minat tentang dia kaedah melukis jejari tersebut, jejari mereka sendiri, iaitu jejari sebelah kanan dan juga jejari sebelah kiri. Lampiran juga
Video telah diberikan kepada anda semua para pelajar untuk melihat bagaimanakah pengenalan jejariku, jejarimu. Kita lihat video tersebut. Dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan terangkan sedikit tentang konsep berbanding beza antara konsep jejarimu dan jejariku dalam mengemezakan antara perjanjian Malayan Union dan PTN 1948. Kenapa kita buat jejari seperti ini? Kerana kita mudah melihat jejari sebelah kanan dan juga jejari sebelah kiri. Mari kita terurusi satu persatu. Kita akan lihat yang pertama, jejari sebelah kiri. Kenapa namakan kiri? Kerana benda yang tak baik, maka kita gunakan jejari sebelah kiri dan dinamakan sebagai jejarimu, jejari Malayan Union. Yang pertama adalah Governor. Governor adalah sebagai ketua pentadbir dibantu oleh Majlis Eksekutif dan juga Majlis Undangan. Satu di sini menunjukkan satu negeri Melayu bersekutu, tidak bersekutu dan dua negeri selat disatukan. Jari hantu adalah Raja Melayu dalam bidang agama Islam dan adat istiadat saja mereka sebagai penasihat. Dan jari yang keempat adalah jari manis warga negara menggunakan konsep Justuri asas kewarganegaraan Malayan Union. Di jari kanan pula kita akan lihat ketuanya adalah Pesuruhjaya Tinggi British dibantu oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan Persekutuan. Satu menunjukkan sini satu persekutuan antara 9 buah negeri dan juga 2 negeri selat. Jari hantu menunjukkan Raja Melayu dan juga Majlis Raja-Raja telah dibentuk. Dan jari yang terakhir adalah warga negara, di mana konsep Justuri ini telah diperketatkan dengan diperkenalkan konsep kewarganegaraan berdasarkan pendaftaran dan undang-undang. Cuba kita lihat penerangan di sini. Ibu jari, jari telunjuk, jari hantu, jari manis dan jari kelingking. Apa yang kita lihat di sini adalah persamaan dan juga perbezaan. Yang mudah dilihat adalah persamaan adalah konsep jari telunjuk menggunakan konsep satu disatukan dan juga satu kerajaan persekutuan. Manakala jari hantu, Raja Melayu, Malayan Union, agama Islam dan adat istiadat, Raja Melayu, Majlis Raja dan juga yang terakhir jari manis menunjukkan warga negara Justuri. Warga negara konsep Justuri telah diperketatkan dengan adanya konsep permohonan dan undang-undang. Konsep permohonan undang-undang ini kita kukuhkan lagi dengan adanya konsep rakyat raja dan juga rakyat British. Cukuplah dahulu untuk penerangan sepintas lalu tentang konsep jejariku dan jejarimu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita sambung semula tentang konsep jejariku dan jejarimu. Kali ini kita akan cuba melihat apakah yang akan kita terangkan dalam konsep jejari kanan dan juga jejari kiri. Namun kali ini saya akan mendalami lagi apakah pengkhususan kepada jejari kanan satu tentang pentadbiran. Kan kita lihat dalam PTN 1948 ada penerangan khusus tentang tajuk berkaitan dengan jejari kanan dalam bidang pentadbiran. Okey, kita lihat jejari sebelah kanan. Kalau kita lihat sini jejari kanan yang pertama, kalau ditanya dalam soalan pentadbiran, ibu jari adalah diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British sebagai kuasa eksekutif. Manakala di bawah konsep jari telunjuk masih lagi mengekalkan konsep satu persekutuan yang diterangkan konsep 9 negeri Melayu ditambah dengan 2 negeri selat. Kemudian di tengah-tengah ni menunjukkan kalau kita lihat dalam jari kanan pada peringkat umum adalah raja. Namun di sini yang mentadbir dalam konsep pentadbiran terbahagi kepada 2 iaitu MMP, Majlis Mesyuarat Persekutuan yang terdiri daripada ahli rasmi dan tidak rasmi sebab ada konsep mesyuarat dan MPP Majlis Perundangan Persekutuan. Apabila cerita pasal perundangan maka berkaitan dengan pelbagai kaum. Jari manis pula menunjukkan konsep tanggungjawab
Siapakah yang bertanggungjawab di sini? Kita nampak kat sini adalah KP yang bertanggungjawab, Kerajaan Persekutuan yang bertanggungjawab menjaga keuangan dan juga kepentingan bersama. Dan di sini kita gunakan jari kelingking. Jari kelingking kat sini menunjukkan bahawa Singapura telah diasingkan sebagai tanah jajahan British. Baik, itu adalah jari kanan, kita menerangkan khusus tentang konsep pentadbiran. Kita lihat pula dalam konsep kesan PTM 1948. Dalam kesan PTM 1948 juga sering ditanya dalam peperiksaan. Kita lihat kesan yang pertama, ibu jari kita tidak gunakan. Kita tidak menggunakan konsep kesan pada ibu jari, namun kita gunakan jari telunjuk, jari hantu, jari manis dan juga jari kelingking. Kita lihat pada jari telunjuk. Konsep jari telunjuk kat sini adalah lebih kepada, kalau sebelum ini kita konsepkan konsep satu. Jadi satu kat sini kita ingat adalah konsep satu, bersatu kerjasama kaum, bersatu perpaduan. Jadi kata kuncinya kerjasama kaum, penting untuk perpaduan. Jadi ayat-ayat lebih dia tu kita huraikan bahawa PTN 1948 membuka jalan kepada perpaduan. CLC adalah Community License Committee, memupuk persefahaman kaum, pelbagai kaum, dan PTN 1948 ni merintis Persekutuan Tanah Melayu 1957 ke arah kemerdekaan. Kemudian kita lihat pula jari yang di tengah, iaitu jari hantu. Jari hantu masih lagi mengekalkan Raja Melayu. Namun di sini kita akan lihat bagaimana kuasa ataupun kedudukan Raja-Raja Melayu telah dikembalikan. Buktinya adalah Majlis Raja-Raja telah diwujudkan, diketuai oleh 9 Raja-Raja Melayu. Konsep yang kemudiannya kita akan yang ketiga adalah berkaitan dengan jari manis. Masih lagi konsep warga negara. Dalam konsep ini, PTN 1948 telah membuka ruang warga negara kepada kaum bukan Melayu. Dan yang terakhir kita gunakan jari kelingking, menunjukkan adanya hak istimewa orang Melayu telah diiktiraf. Di sini ada konsep win-win situation. Kita membuka ruang kewarganegaraan dan hak istimewa orang Melayu perlu iktiraf. Jadi lengkaplah semua yang diterangkan daripada jari kanan satu pentadbiran dan kesan PTM 1948. Semoga bertemu lagi. Terima kasih. Video kedua pula menunjukkan bagaimanakah sesi penilaian telah dijalankan, pelajar diuji setelah mereka tahu, kenal dan buat, maka mereka dinilai dengan konsep jejariku, jejarimu. Pandukan tadi, kau jawab. Apa yang disebut dan dilantik oleh siapa? Apa lagi? Tak payah yang banyak-banyak. Yang penting awak dapat menyatakan dalam konsep yang mudah. Sedang boleh nak awak nak yang ke bawah seterusnya. Dan yang kedua, saya ambil kata menjadi ahli kepada dan ke dalam bahasa Melayu hanya tambah ke-an, konsep ke-an. Selepas simpan, saya akan panggil Zikri. Yang kedua. Dia tak apa, satu lagi makan dia berisi. Yang ketiga, Alifah. Ciri-ciri. Ada yang nyanyi. Diketuai oleh. Yang benar biji. Dilantik oleh. Video 30 menunjukkan respon pelajar terhadap impak mereka menggunakan konsep tersebut. Boleh saya tanya pendapat awak tentang penggunaan konsep jariku dan jarimu? Saya faham.
kena hafal, tulis, lepas tu kena budak kita hafalkan. Hafal balik undang-undang. Dengan konsep ni dalam fotografi awak lebih mudah membandingkan perjanjian melayan dunia dengan jadi apa sebelah kiri dan kita yang sebelah sebelah kanan. Okey, tanya jangan jauh. Kita tanya berapa Nabi? Okey, apakah pandangan Nabi tentang penggunaan jari dan jari? Silakan. Ada pandangan saya. Cara ni berguna ke? Senang nak hafal. Okey, apa yang awak nampak perbezaan? Dia lebih ringkas daripada buku. Okey, bandingkan buku dan yang ketara sekali yang mudah untuk awak dari segi sejarah sejarah. Awak nampak kita gunakan apa? Jari saja. Jadi benda ni lebih mudah dan Boleh bawa ke mana-mana. boleh bawa ke mana-mana. Okey, tanya. Dan seterusnya penggunaan link dan QR code memudahkan pelajar-pelajar yang cemerlang dan juga pelajar ingin mengulang semula. Penggunaan QR code, penggunaan link. Dalam link tersebut diberikan nota, video penerangan, kuis dan juga galeri hasil kerja murid. Saya juga memberikan tambahan di sini iaitu jejari kanan satu pentadbiran. Mengapa? Kerana di dalam soalan peperiksaan seringkali pelajar tidak faham membezakan jejari umum dan juga jejari khusus. Maka tambahannya diberikan penekanan jejari kanan satu pentadbiran. Seterusnya, tambahan yang kedua adalah kesan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dengan menggunakan juga konsep 5. Tetapi di sini 5 jari ini ibu jari tidak digunakan. Konsep kerjasama Raja Melayu, warga negara dan juga hak istimewa orang Melayu. Fantasi sebar luas. Saya telah mengikuti pertandingan 3 minute PDPC Preaching KPM. Kedua, pertandingan Inovasi Convention Guru Cemerlang, peringkat kebangsaan anugerah Gangsa, perkongsian amalan baik dalam panel perunding mata pelajaran dan JPN Negeri Johor, pembina modul pensijilan profesional permohonan Guru Cemerlang 2022-2023, perkongsian inovasi Hari Terbuka PPD Daerah Pontian. Kepentingan tajuk Malayan Union dan PTM 1948 adalah salah satu topik berhubung kait dan berkaitan dengan kemahiran pemikiran sejarah. Tak kenal Malayan Union, maka tak akan tahu PTM 1948 kerana bersifat kemahiran kronologi. Relevan, teknik banding beza adalah lebih mudah berbanding penggunaan peta IT web berganda. Signifikan, tajuk ini amat penting dalam sejarah tingkatan 4, tema pembinaan negara bangsa, iaitu berkaitan dengan bab 4, bab 5 dan ada hubungan selanjutnya bab 9. Seiring kajian Nurhana Nur Laila Abu Bakar 2020 mengatakan bahawa pembelajaran terbeza adalah satu pendekatan yang berkesan dalam meningkatkan pencapaian dan pembelajaran murid. Rumusan, sekalung penghargaan diberikan kepada pihak BPG, KPM Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Pegawai Pendidikan Daerah Pontian, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Penggarap, Benggau Barat di atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk perkongsian bahan repositori. Go beyond, go extra mile. Kesimpulannya, pembelajaran terbeza mengoptimumkan pembelajaran murid. Sekian dahulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.